Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama mempelajari kitab Tafsirul Quran karangan Syekh Idris Al-Marbawi yang mentafsirkan surah Yasin. Pada malam ini kita masih lagi melihat tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada disebut ismu, Bismillah, ba kemudian campur dengan ism, kemudian Allah. Maka timbul satu soalan, bolehkah kita nisbahkan Allah itu dengan sesuatu? Sebab ismun di antara nama-nama. Nama ni ialah sesuatu. Adakah boleh nisbahkan Allah kepada sesuatu? Ini yang nak dibahaskan menerusi pandangan ulama-ulama tauhid dalam menghuraikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am yang kita akan bahaskan sebentar lagi. Pada malam ni kita melihat muka surat 8, permasalahan ke-24. Betul bang? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Mas'alatun ay hadhi mas'alatun. Ini ada satu permasalahan. Jahmu ibnu Safwan itu siapa ia? Jawab adalah Jahmu ibnu Safwan itu ialah seorang alim besar daripada puak Jabariyah. Boleh dikatakan ia seorang kepalanya. Kemudian Jahmu ibnu Safwan seorang ulama yang alim, yang alim. Ianya merupakan ketua kepada kaum Jabariyah ataupun disebut sebagai puak Jahmiyah ataupun disebut sebagai puak Hasyawiyah. Jahmu ibnu Safwan merupakan pelopor kepada mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah diambil pada perkataan jabar yang memberi maksud terpaksa. Jabrun mana memberi maksud terpaksa. Yang memberi maksud hamba itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada lahirnya daripada perbuatannya, padahal ia daripada Allah. Hamba itu tiada kuasa. Dia kata semua perbuatan kita ni semua datang daripada Allah. Adapun makhluk ni tak ada daya dan tak ada kuasa. Mereka semuanya datang daripada Allah. Kalau buat baik pun datang daripada Allah, buat jahat pun datang daripada Allah. Ini kaum Jabariyah. Tiada kuasa dan tiada ikhtiar baginya yang sebenarnya melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh, dia kata, boleh makan, boleh minum. Ini semua datang daripada Allah. Kesan daripada pahaman Jabariyah ni lahirlah satu golongan tasawuf yang dinamakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud, di mana Allah ada pada dalam kita. Makna Allah ini ada di dalam diri. Semua ni datang daripada Allah. Maka makhluk bercampur dengan Allah sehinggalah jadi golongan wahdatul wujud. Wahdatul wujud ianya adalah pecahan daripada kaum Jabariyah asalnya. Jadi kaum Jabariyah ni kata makhluk ini iaitu manusia ni setiap pergerakan dia adalah daripada Allah. Dia tidak ada daya dan upaya untuk mengelakkannya. Dia bagi contohnya dia kata Allah ciptakan bulan beredar mengikut peredarannya, matahari ikut peredaran sebab dia makhluk. Sungai mengalir, mengalir sungai sekarang ni. Angin bertiup, pokok dia contoh. Kita tanam tumbuh, kemudian keluar buah, kemudian masak, dia patuh. Begitu juga makhluk yang bernama manusia, semuanya adalah datang daripada Allah. Makhluk manusia ini tidak ada daya dan upaya. Ini mazhab Jabariyah. Kenapa kau mencuri? Sebab Allah dah takdirkan aku mencuri.
Kenapa kamu berzina? Kerana sudah Allah takdir aku berzina. Ini golongan Jabariyah. Yang golongan Jabariyah. Dan golongan Jabariyah ini ialah nama golongan yang berpahaman begitu. Mereka ini melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seorang hamba dan menafikan ikhtiar. Sedangkan Allah telah memberikan akal fikiran, boleh berfikir ini baik ataupun tidak. Imma syakiran wa imma kafura. Sebut dalam surah Ad-Dahri, sama ada nak beriman ataupun nak jadi kufur. Allah berikan akal. Oleh sebab itu kita mengaji ilmu tauhid, ada pembahasan tentang akal, iaitu ilmu akli. Ada al-hukm syar'i, ada al-hukm al-aqli, ada al-hukm al-adi. Ada hukum syara', ada hukum akal, dan ada hukum adat. Mereka berkata bahawa manusia itu sama seperti jamadat, sama seperti batu, sama seperti kayu, sama seperti sungai, sama seperti bulan, matahari. Kerana mereka ini makhluk. Angin bertiup dengan mengikut peredarannya, ataupun bila Allah perintahkan supaya angin ini bertiup, ia bertiup. Berhenti. Pokok hidup, mati. Matahari, bulan dan sebagainya. Kesimpulannya ialah bahawa perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah, seperti juga jasad mereka. Kalau sekiranya setengah daripada sifat manusia itu dicipta oleh Allah, dan sebahagiannya daripada cipta oleh manusia sendiri, maka berlakulah syirik di dalam perkara af'al. Perkara ini bercanggah dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya. Maka mereka ni berpandangan begitu. Allah telah ciptakan. Mana Allah ciptakan diri kita ni? Allah ciptakan diri kita. Kemudian ikhtiar ini pada diri kita. Allah cipta. Maka tidak patuhlah dia kepada Allah. Dia guna akal orang golongan Jabariyah ni. Benih pahaman Jabariyah ini asalnya daripada orang Yahudi. Kemudian mereka telah mengajarkan kepada orang Islam, yang mula-mula menyebarkan ajaran pahaman Jabariyah ini kepada orang Islam ialah Ja'du ibn Dirham namanya. Ja'du ibn Dirham. Dia telah menerima ilmu sesat dan menyesatkan. Dan dia menyesatkan. Asalnya dia berasal daripada mengambil ilmu daripada orang Yahudi. Dan Ja'du ibn Dirham ini telah berjaya mendapat seorang anak murid yang boleh menyebarkan pahamannya, iaitu Jahmu ibn Safwan. Nama dalam kitab kita ni. Seterusnya golongan Jabariyah ini telah memasuki ke dalam ajaran mereka beberapa penyelewengan yang lain. Kemudian mulalah berlaku penyelewengan di dalam pahaman Jabariyah ini, dan telah disepakati oleh ulama salaf dan khalaf telah menolak pahaman ini. Di antara di kalangan sahabat Nabi SAW yang menentang ajaran ataupun pahaman Jabariyah ini ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menegaskan kepada penganut Jabariyah, adakah kamu menyuruh orang supaya bertakwa kepada Allah? Mula-mula Safwan bernama Jahmu ibn Safwan ini, dianya adalah seorang penulis kepada yang bernama Haris ibn Juraih. Haris dia ni seorang penulis. Kemudian kerana beliau ini petah berpidato dan pandai menulis, dan dia berdakwah. Kemudian bila dia berdakwah, kerana dia pandai, seorang yang pandai berpidato, pandai dari sudut penulisan, karangan ini hebat, amai anak murid dia. Maka ketika itulah dia telah menyebarkan ajaran sesat yang telah diambil daripada guru beliau, Ja'du ibn Dirham. Ja'du ibn Dirham. Justru itu sempat dengan sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, kamu menyuruh orang bertakwa kepada Allah, padahal kamu telah menyesatkan orang-orang yang bertakwa. Adakah kamu melarang orang daripada kemunduran, padahal dengan sebab engkaulah kamu lahirnya beberapa kemunduran.
Kamu kata orang Islam mesti maju, tetapi kamu telah menyebarkan fahaman Jabariyah, semua serah aku miskin, apa nak buat, dah miskin. Bang pergilah kerja, nah Allah takdirkan aku begini, aku susah, nak kerja buat apa? Nanti kalau aku kerja syirik tau, dia kata, mengatasi kuasa Tuhan. Jadi kamu suruh orang maju, tapi fahaman kamu menyebabkan orang Islam jadi mundur. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wahai keturunan munafikin, ini bahasa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, penolong-penolong orang yang zalim dan pengawas masjid-masjid kepunyaan orang-orang fasik, sehingga dia berjaya menguasai masjid. Golongan dia ni golongan fasik, kawal masjid-masjid, kerana dia bersekongkol dengan pemerintah. Dia bersekongkol dengan pemerintah dia ni. Sebenarnya dengan kamu lahirlah pembohongan terhadap Allah yang meletakkan dosa yang dilakukan kepada Allah. Siapa buat dosa? Dia kata dosa ni nak buat macam mana? Allah dah takdirkan saya buat dosa. Benar buat dosa, dia sandarkan kepada Allah dengan dinisbahkan dosa itu kepadanya secara bertenterangan, sehingga dia kata Allah yang takdirkan dia buat dosa. Ini golongan Jabariyah ni. Bila tiba di zaman Imam Hasan al-Basri di kalangan tabi'in, Imam Hasan al-Basri berkata kepada golongan Jabariyah yang berada di Basrah, iaitu sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan qada dan qadarnya, maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Maka Imam Hasan al-Basri dengan tegas menyatakan kepada golongan Jabariyah dan mereka yang mengikut alirannya, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, barang siapa yang tidak beriman dengan qada dan qadar Allah, maka sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Dan siapa yang meletakkan dosanya kepada Allah, dia juga menjadi kafir. Mana siapa kata dosa yang dibuat ini ialah Allah yang tentukan, maka dia jadi kafir. Kata-kata atau fatwa Imam Hasan al-Basri ini merujuk kepada golongan Jabariyah yang telah sesat. Apabila golongan Jabariyah ini telah bertapak di satu tempat yang bernama Nahwan, yang biasa orang belajar Tarannum, ada lagu Nahwan, lagu Nahwan, ada lagu Sikah, ada Sikah Masri, ada lagu Manjakah, macam-macam nama jenis lagu. Ada Sikah pun ada dua, Mesri ada, Suri ada. Orang Mesir ni Sikah dia lain sikit, dia kasar sikit. Suri orang Syria, dia ada lembut sikit. Ni lagu Sabah, macam-macam nama jenis lagu. Dengan lagu ni macam-macam jenis lagu. Kalau orang dulu marhaban, dia lagu marhaban tidak sama dengan lagu Quran, walaupun sama-sama lagu Sikah. Itu sebab bila qari, bila baca Barzanji, dia lain, dia terbawa macam lagu Quran, terbawa lagu Quran. Jadi di antara iaitu Nahwan. Ketika mana golongan Jabariyah ini telah bertapak di Nahwan dan berleluasa di sana, maka Allah lahirkan seorang ulama yang alim, yang mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Imam Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah ta'ala, yang dilahirkan pada abad yang keempat hijrah, telah berjaya menghapuskan golongan Jabariyah ini. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kerana Allah lahirkan seorang ulama yang alim, iaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi, di antara imam ahli sunnah wal jamaah. Ada golongan sekarang ni tuduh belajar sifat 20 mengikut aliran mazhab Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Tak betul. Kamu punya sumbangan mempertahankan akidah Islam, apa sumbangan kamu? Kamu tidak berhadapan dengan golongan Jabariyah, berhadapan dengan golongan Jabariyah yang bersekongkol dengan kerajaan yang zalim. Siapa lawan, bunuh. Kuasai masjid-masjid, lagi tertekan. Tetapi Allah lahirkan seorang ulama yang terkenal, Abu Mansur al-Maturidi, berhujjah dan berdialog sehingga dapat mematahkan hujjah mereka, kembali semula subur akidah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba ada golongan yang di akhir zaman ni berani pula mempelekeh Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, dua ulama yang terkenal ahli sunnah ni, yang telah memberi sumbangan mempertahankan akidah
yang kamu satu apa pun tak ada. Berani nak kata orang belajar sifat 20 tak betul dan sebagainya. Wal'iyazubillah. Dan daripada golongan Jabariyah ini terpecah kepada 3 mazhab. Mana pecahan dia ada 3 mazhab. Yang pertama dinamakan nisbah kepada pengasas mazhab Jabariyah ini yang bernama Jahmiyah. Sebab nama dia Jahmu Ibn Safwan. Pengikut Jahmu Ibn Safwan, dia telah melahirkan kesesatan di Turmus, iaitu satu tempat kelahiran Al-Imam Turmuzi. Itu Al-Imam Tirmizi ataupun Al-Imam Turmuzi, dia telah pergi ke sana, iaitu di Turmus. Di mana bukan sahaja dia menaburkan ajaran Jabariyah yang meletakkan dosa itu kepada Allah, tetapi juga menambahkan dengan beberapa kesesatan yang lain. Bila pecahan ni dia jadi sesat lagi. Yang pertama menyatakan bahawa syurga dan neraka itu akan binasa, kerana tiada sesuatu pun yang kekal abadi. Syurga neraka ni lama-lama dia hapus, dia binasa. Gerak-geri ahli syurga dan neraka juga akan berhenti, kerana tiap-tiap sesuatu ada penghujungnya. Jadi orang dalam syurga ni tak selama dalam syurga, lama-lama dia terhapus, habis. Dia habis dia begitu. Dia kata sebab tiap-tiap sesuatu itu ada berakhirnya. Yang kekal ialah Allah. Dia keluar, dia berhujah. Kalau orang fikir dengan akal betul juga, betul, lama jadi sesat. Macam golongan Jahmiyah, iaitu pecahan daripada mazhab Jabariyah ni. Dia menggunakan logik akal. Dan seterusnya mereka berkata iman itu ma'rifah, kenal Allah cukup, dan kufur itu jahil. Bila dia iman, adakah perlu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dia kata tidak penting. Kalau dia kenal Allah, sudah dikirakan beriman. Kalau begitu, maka orang-orang Yahudi yang mengatakan sifat-sifat Rasul begini, dia percaya dengan Rasul, hanya tidak mengucapkan kalimah syahadah, adakah mereka itu beriman? Kalau ikut mazhab Jahmiyah ini, orang ini beriman. Kemudian di antara pecahan mazhab Jabariyah ni, iaitu bernama Jahmiyah, kalam Allah ianya baharu. Dia sama pandangan dengan Mu'tazilah. Mana Quran ni semua benda adalah benda baru, dia bukan qadim. Ini golongan, sehingga dia kata ini semua makhluk belaka, benda baru. Dan seterusnya tidak harus mengitlakkan sifat Allah, sifat kepada Allah, harus mengitlakkan kepada hamba. Oleh sebab itu tidak boleh kita kata Allah itu iaitu alim. Tak boleh. Allah itu alim. Allah itu lagi kita kata Allah itu qadir, berkuasa. Allah itu ilmu. Allah itu murid. Tak boleh. Sebab sama. Makhluk pun ada yang alim, maka Allah pun alim. Sama, tak boleh. Oleh sebab itu golongan Jabariyah ini tidak boleh menyebut sesuatu kepada Allah. Dan mereka juga menyatakan tak boleh kita sebut Allah maujud. Jadi kita kata Allah ada tak? Kita kata maujud ada. Tak boleh nisbah pada Allah kalimah maujud. Sebab maujud ni diguna pakai juga kepada makhluk, dan kita guna pakai juga kepada Allah. Dia kata tak boleh. Oleh sebab itu kitab kita ni nak memperjelaskan satu persatu, menolak pahaman Jabariyah ni. Dan di antara pecahan mazhab Jabariyah ini yang bernama Jahmiyah, nisbah kepada Jahmu Ibn Safwan, beliau menafikan boleh melihat Allah pada hari kiamat besok. Sedangkan dalam hadis yang sahih, di antara nikmat yang tertinggi iaitu dapat melihat Allah di dalam syurga. Menafikan Allah itu berkeadaan hidup dan mengetahui. Dia kata Allah itu, dia nafikan Allah itu mengetahui segala-galanya. Sebelum berlaku Allah tak tahu, dia kata. Tetapi kalau dah berlaku baru Allah tahu. Belum lagi ada, macam mana boleh Allah tahu? Ini golongan Jabariyah. Pecahan ialah Jahmiyah. Ini sudah mula menusuk
ke dalam mazhab-mazhab orang Islam ni, sehingga zaman-zaman sekarang pun golongan liberal, contohnya golongan-golongan sekularisme dan golongan-golongan ni mula dah menggunakan akal pemikiran. Ini pecahan daripada mazhab-mazhab, aliran-aliran yang sesat. Contohnya, kita belajar dalam ilmu tauhid bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak ada kam muttasil dan kam munfasil. Ini istilah orang zaman dulu mengaji ilmu tauhid. Tapi golongan liberal ni, bila kita tanya, contohnya agama lain, siapakah mencipta langit dan bumi? Dia kata Allah. Adapun patung-patung ni, itu sebagai perantaraan yang jadi Tuhan Allah, dia kata. Oleh sebab itu, agama ini adalah sama, tujuannya sama. Ini liberal, golongan liberal sama. Islam pun menuju kepada Allah, agama lain pun menuju kepada Allah, hanya caranya berbeza. Oleh sebab itu boleh doa sama-sama, boleh doa sama-sama. Mula orang Hindu orang India, agama Hindu baca doa, agama Kristian baca doa, agama Buddha baca doa. Last sekali baru Islam baca doa. Orang Islam last sekali, mana loh dia yang terakhir. Rosak kita. Ini berlaku. Jadi ulama bangun menegur, seolah-olah agama ini sama. Inilah golongan pecahan daripada golongan-golongan Jabariyah yang telah menusuk di dalam agama, hanya tukar bahasa. Golongan liberalisme, golongan liberal ni menyatakan bahawa kita sama, kita makhluk Allah. Tidak ada orang yang tak percaya Tuhan, ada percaya, tapi cara dia berbeza. Jadi kita sama-sama berdoa supaya dimakbulkan oleh Allah. Mana kita bersama golongan syirik. Oleh sebab itu kita mengaji ilmu tauhid, istilahnya berbeza. Istilahnya kam muttasil dan kam munfasil. Bahawa Allah tidak ada kam muttasil dan kam munfasil. Bahawa Allah itu wahdaniyah. Oleh sebab itu kita tidak boleh bercampur dengan agama lain, percaya doa dia pun makbul, doa kita pun makbul doa, maka kita telah berlaku kumum khamsah, itu kam yang banyak, jadi syirik. Itu sebab kita kena belajar ilmu tauhid. Istilah dulu dengan digabungkan, ditukar ataupun diperbaharuikan istilah kam kepada istilah di zaman sekarang. Itu sebab ulama menentang perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berada di zaman kita sudah ada begitu. Usaha-usaha ni sudah lama. Sebelum ni pun sudah ada beberapa cadangan supaya kita berdoa, dan pernah dicadangkan supaya sama-sama tolong doakan. Contohnya, bila kita buat perhimpunan, jadi kita hanya berdoa untuk orang Islam, maka apa salahnya kita doakan untuk sahabat-sahabat, dia kata, supaya Allah juga memberikan taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah dibenarkan. Tetapi kalau membabitkan benda yang lain supaya Allah ampunkan dosa, ia tidak dibenarkan. Kita kata, ya Allah, ampunlah dosa-dosa sahabat-sahabat kami yang bukan Islam. Tak boleh. Tetapi ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah. Itu betul. Maka oleh sebab itu, kalau nak kita samakan, orang Islam berdoa, tetapi ada doa yang dibenarkan, ada doa tidak dibenarkan. Itu kena betul-betul jelas. Sama balik kita. Ini golongan Jabariyah. Dan golongan Jabariyah ini, pecahan yang seterusnya yang dinamakan Al-Tibariyah, pengikutnya ialah Husain ibn Muhammad Najjam. Pecahan daripada golongan Jabariyah ni, lahirlah mazhab yang kedua pula. Tadi nama dia Jahmiyah, kemudian At-Tibariyah. Ketuanya yang bernama Husain ibn Muhammad An-Najjam. Beliau di antara tambahan di dalam mazhab Jabariyah
iaitu bersama dengan golongan Mu'tazilah, menafikan sifat ilmu Allah, menafikan sifat kudrah Allah, menafikan sifat iradah Allah, menafikan sifat hayat Allah, menafikan sifat sama' dan basar. Ini golongan pecahan daripada Jabariyah. Dia lagi teruk. Yang kedua, sama dengan mazhab yang pertama tadi, iaitu Jahmiyah, menafikan dapat melihat Allah pada hari kiamat. Dan yang ketiga, kalam Allah itu apabila dibaca menjadi hak, dan apabila ditulis menjadi jisim. Jadi kalam Allah, kita beriman ianya adalah kalam Allah. Dia antara menunjukkan bahawa Allah itu maujud, ialah di antara sifat-sifat yang menunjukkan Allah itu ada, ialah kalam Allah. Oleh sebab itu Allah bersifat dengan sifat kalam. Tetapi bila ditulis, dia menjadi jisim. Bila dibaca, ianya adalah sebenar, tetapi kalau ditulis, dia jadi seperti jisim. Sedangkan dia adalah sifat kalam Allah. Kalam tidak berjisim, dia bukan berjauhar. Itu kalam Allah yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan ini juga menyatakan bahawa iman itu sekadar membenarkan sesiapa yang mengerjakan dosa besar, mati dalam keadaan tidak bertaubat, dibalas di atas dosa itu dan wajib dikeluarkan daripada api neraka. Kepercayaan dia, mana-mana orang buat dosa besar, memang dia berdosa, kemudian masuk dalam neraka, habis dosa dia ni telah dibalas, kemudian dia akan masuk syurga. Buatlah dosa banyak mana pun dalam dunia ni, kau jangan risau, lama-lama masuk syurga juga. Lama-lama masuk syurga. Jangan kisahlah adik, abang, kakak, buat dosa je. Lama-lama nanti masuk juga syurga. Ini golongan Al-Tibariyah nama dia. Dan seterusnya pecahan dia yang bernama mazhab Ad-Dirariyah, pengikut kepada ketuanya Dirar Ibn Amrin. Dirar Ibn Amrin. Dirar Ibn Amrin, beliau ni lah pecahan kepada mazhab Jabariyah tadi. Di antara ajaran beliau yang menjadikan selepas wafat Nabi SAW ialah ijma' sahaja, segalanya diambil pada Rasul SAW secara ahad tidak diterima, maka dikira yang ijma' sahaja. Mana-mana hadis Nabi SAW yang ianya secara ijma' boleh terima, adapun yang tak ijma' dia tak boleh terima. Maka lahirlah di akhir zaman ni golongan anti hadis. Saya bukan tak percaya hadis, tapi betulkah hadis ni telah disepakati semua? Begitu. Dia cuba meragukan kita. Saya bukan tak percaya hadis, saya percaya. Tapi adakah hadis ni disepakati? Ataupun periwayatnya tak ramai? Seorang hadis ni hari Ahad, tak boleh pakai, dia kata. Ahad seorang dia. Walaupun seorang sahabat saja riwayat, boleh terima. Contohnya riwayat tentang rukun iman. Ada 6 rukun. Riwayat daripada Sayyidina Umar. Boleh percaya ke? Sayyidina Umar seorang dia riwayat. Tak ada ulama, tak ada sahabat lain. Bolehkah kita percaya? Saya bukan tak percaya hadis, tapi dia ni seorang dia riwayat. Kenapa sahabat lain tak riwayat? Kalau kita tengok Syiah, rukun iman dia 6 juga, tapi last kali jihad. Kenapa ahli sunnah tak ada jihad? Dia kata rukun iman daripada Syiah ada 6, tapi ujungnya jihad. Dia kata saya bukan tak percaya, tapi kalau gabung 2 hadis ni, daripada Syiah lain, ahli sunnah lain, sedangkan Rasulullah satu. Dia cuba meragukan. Ini pecahan Jabariyah. Lahirlah muncul golongan tak percaya hadis. Percaya hadis. Dia ada pecahan daripada Dirar Ibn Amrin. Nama pun Dirar, memudaratkan orang. Dan yang kedua, adanya panca indera tambahan daripada yang ada bagi melihat Allah pada hari kiamat. Dia percaya boleh lihat Allah, tapi tambahan
panca indera yang ada ni, ada mata, ada telinga ni, itu menunjukkan bahawa boleh melihat Allah Ta'ala. Di antara yang paling bahaya golongan Jabariyah ini, iaitu boleh berzina, boleh mencuri. Dia kata semua dinisbahkan dosa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak percaya bahawa boleh dinisbahkan bahawa Allah bersifat ilmu, Allah bersifat dengan sifat qudrah, Allah bersifat dengan iradah, sifat haya, sifat sama' dan basar, termasuk apabila digabungkan ataupun disebut syai' dengan sesuatu, lagi dia tak percaya. Jadi kita tengok dalam kitab kita ni. Itu mazhab Jabariyah. Jabariyah. Belum mazhab-mazhab lain pecahan daripada mazhab. Belum Qadariyah lagi, dia ada pecahan mazhab dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Setengah daripada katanya, hamba Allah itu tiada mempunyai kekuasaan sama sekali. Hamba Allah ni tak ada daya upaya, dan tiada boleh dikatakan ke atas Allah itu dengan nama syai', iaitu sesuatu. Artinya sesuatu. Tak boleh kita sebut syai'. Sedangkan firman Allah Ta'ala, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini kalimah-kalimah syai' dalam Quran. Dia kata tak boleh dinisbahkan kepada Allah tu dengan sesuatu. Bila sebut sesuatu ialah makhluk. Macam mana pula kita nisbahkan Allah tu makhluk? Dia punya hujah bagus. Golongan Jabariyah ni, kita nisbahkan Allah dengan sesuatu, sedangkan sesuatu itu ialah satu benda yang dicipta. Takkan Allah itu sesuatu yang dicipta. Oleh sebab itu tidak boleh kita katakan Allah itu sesuatu. Kita dengar, betul juga entah punya hujah kan. Inilah peranan ulama-ulama ahli sunnah untuk berhadapan dengan mereka ni. Lagi petah berpidato, petah berhujah. Demikianlah disebut akan dia dalam kitab yang bernama I'tiqadu Firaqil Muslimin wal Musyrikin, iaitu i'tiqad firaq. Firaq ni ialah firqah, jamak pada firqah, kumpulan-kumpulan. I'tiqadu Firaqil Muslimin wal Musyrikin, iaitu i'tiqad firqah-firqah, kumpulan-kumpulan orang Islam dan musyrikin. Fil babis sadisi, dalam bab yang ke-6, karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ni seorang ulama yang alim dalam ilmu tafsir. Nama kitab beliau Mafatul Ghaib, dan beliau juga alim dalam ilmu usul fiqh. Beliau juga alim dalam ilmu akidah, kitab akidah. Begitu juga alim dalam ilmu, beliau juga ada mengarang satu kitab Asma'ullahul Husna. Nanti hari lain saya bawakan macam mana nak beramal dengan nama-nama Allah ni. Karangan Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Dan beliau telah mengarang satu kitab lagi, itu I'tiqad Firaqil Muslimin wal Musyrikin. I'tiqad firqah-firqah orang Islam dan musyrikin. Jadi Syekh kita telah memetik dalam bab yang ke-6 dalam membahaskan pembahasan kita ni. Tafsir kita ni bukan sekadar tafsir cerita surah Yasin, tapi dia cerita dengan kalimat-kalimat dia jadi panjang. Dia tak ada dalam tafsir lain. Tafsir ni telah banyak mengambil dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Seterusnya, masalah Allah itu harus bernama syai', artinya sesuatu. Inilah yang kita bahaskan di dalam ilmu tauhid. Boleh tak kita nisbahkan Allah itu dengan sesuatu? Di sana ada hadis tentang menceritakan mata, hadis ceritakan tentang tangan, ayat Quran menyebut sesuatu. Apa maksud sesuatu? Sedangkan kita faham sesuatu ialah benda yang dicipta. Begitu juga ayat ini disebut ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Mata ialah baca indera. Bila sebut Allah ada mata, Allah ada tangan, adakah tangan seperti makhluk? Begitu. Seterusnya lagi kita tengok. Adakah dalilnya? Dia kata adakah dalil yang boleh kita kata nisbahkan
Allah Subhanahu wa taala itu ialah sesuatu. Disebahkan kepada nama Allah ni sesuatu. Jawabnya telah berkata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya yang masyhur dengan nama At-Tafsirul Kabir ataupun disebut Mafatihul Ghaib. Bermula dalil atas harus Allah Ta'ala itu dinamakan dengan syai', artinya sesuatu, ialah firman Allah Ta'ala, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Surah Al-An'am ayat 19. Artinya, kata olehmu ya Muhammad kepada orang kafir Mekah itu, apakah suatu yang lebih besar pada saksi atas Muhammad itu, pesuruh Allah? Katakan olehmu bagi mereka itu, Allah. Disebut di dalam tafsir Al-Imamul Qurtubi bahawa orang musyrikin Mekah ini telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yashhadu laka bi annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, siapakah yang menyaksikan bagi kamu sesungguhnya kamu ini adalah pesuruh Allah? Pesuruh Allah. Dia kata, siapa yang jadi saksi? Siapakah yang jadi saksi? Sedangkan binatang-binatang pun kenal Nabi SAW, iaitu pesuruh Allah. Itu sebab kalau kita berzanji ada cerita Nabi SAW. Kalau disebut dalam syarah kitab berzanji, tawafu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fis samai wal ard. Riwayat tu betul kuat ke tak kuat, tapi disebut dalam syarah Barzanji, wa ba'du fa'aqul fawaladathu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir yatala'u sanahar. Dihuraikan bahawa ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat telah membawanya mengelilingi langit dan bumi, mengelilingi langit dan bumi, sehingga dikenal oleh penduduk langit bahawa ini adalah Muhammad, dan dikenal oleh penduduk bumi, sama ada binatang ataupun makhluk yang lain, kenal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu cahaya. Kalau tidak, macam mana binatang boleh kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak dibawakan berjalan, dikelilingkan, yang menjadi gempar, menjadi gempar. Ini dalam kitab Barzanji. Ada orang tak percaya Barzanji. Pada hukum adatnya, kalau kita kata kalaulah tidak dibawa, diperlihatkan, macam mana binatang-binatang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana langit dan bumi kenal? Melainkan dibawa oleh malaikat. Wa tawafu, mereka sentiasa tawaf, mana mengelilingi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dhab pun kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi binatang yang lain. Itu dalam kitab Barzanji. Itu panjang. Kalau Barzanji ni, kalau kita baca syarah Al-Barzanji, macam mana dilahirkan, macam mana bila dilahirkan kemudian disimpan, diletak dia macam mana, itu riwayat oleh Imam Ja'far Al-Barzanji rahimahullah ta'ala. Beliau Ahlul Bait, ketua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih tahu tentang kelahiran Nabi. Berbeza kita baca sirah, mengikut kita faham. Kita beli kitab sirah, kita hurai mengikut kita faham, bukan kita mengaji. Orang ngajar sirah ya sekarang ni, dia baca buku mengikut dia faham. Contoh Abang Zawi kalau sempat di zaman, katakan zaman Jepun, dia tahu keperitan zaman Jepun. Macam mana kata kenapa tak boleh makan ubi? Kenapa kita makan ubi kayu? Orang kata tak boleh tanam atau tak. Kita kata tanah ada, kenapa tak boleh tanam? Dia kata macam mana keadaan ketika itu tak subur. Bila tanya orang tua-tua yang di zaman, dia kata macam mana nak tanam, kalau tanam pun ada beras kena sorok, sebab Jepun datang rumah kita, mana beras? Mana beras? Oh, patutlah kita tak boleh simpan beras. Kalau tanam
habis kita simpan. Oleh sebab itu yang tanam ialah tanam pokok ubi. Petanam pokok ubi. Jepun datang mau ubi, ubi tak mau, ubi tak mau, ubi tak mau, ubi tak mau. Kalau ada orang dia mau. Siapa yang tak dapat menghuraikan? Orang di zaman dia. Bila tanya Tok, ngapa makan ubi dia Tok sampai kudih-kudih? Tak ada beras ke? Maka yang dapat menceritakan ialah orang di zaman dia. Tapi kalau kita baca buku yang ada sekarang ni, kita kisah Jepun datang negara kita, kita faham atas apa yang kita faham. Begitulah kita mengajar sirah. Kita faham atas apa yang kita baca, bukan di atas pengalaman dan kita bertanya dengan orang. Tak sama. Semua orang baca kitab sirah. Benarkah sirah itu benar-benar dia menjiwai dan dia tahu di zaman itu? Orang cerita Maulid Rasul sekarang ni, dia baca buku. Baca buku. Betul ke? Orang saya lahir. Dengan siapa yang tahu? Ibu saya, datuk saya, tahu, ayah, kan. Orang lain tengok biar tahu subscribe macam ni, dia tahu? Tak tahu. Pokok berapa, macam mana, semua tak tahu kan. Begitulah Ahlul Bait ini, keturunan Nabi SAW di antara Ja'far Al-Banzaji telah meriwayatkan bersambung sehingga Nabi SAW kerana menjaga keturunan. Oleh sebab itu dibukukan dalam kitab Al-Barzanji dan menceritakan kelahiran Nabi SAW. Ia lebih diyakini sebab keluarga dia. Berbeza orang lain yang tulis berdasarkan apa atas orang cerita. Sambung balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sambung balik kita tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bermula dalil harus Allah itu dinamakan dengan syai', iaitu firman Allah Ta'ala. Ya, bila orang kafir tanya, wahai Muhammad, man yashhadu laka, siapakah yang menyaksikan bagi kamu bi annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Quran dalam surah Al-An'am ayat 19. Allah berfirman, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Katakanlah Muhammad, orang tu tanya, katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang kafir Mekah itu, apakah sesuatu yang lebih besar pada saksi atas Muhammad itu pesuruh Allah? Cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bukti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah itu adalah sebagai bukti. Mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan Quran menyebutkan tentang perkara ghaibiat, sudah tentu itulah sebagai saksi sesungguhnya Allah telah mengutuskan. Quran yang telah diturunkan oleh Allah membuktikan bahawa dalil yang menunjukkan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadi saksi. Jadi kalimah yang nak dibahaskan di sini, qul ayyu syai'in, kalimah syai'. Kalimah syai'. Ulama tauhid Asy'ariyah ini menyatakan jawapannya ialah bila disebut qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah, jawabnya Allahu akbaru syahadatan. Allah itu adalah saksi yang paling besar dan saksi yang paling agung menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Adalah Rasulullah. Jadi qulillah memberi maksud Allahu akbaru syahadatan. Jadi boleh dinisbahkan kalimah syai' itu merujuk kepada Allah. Merujuk kepada Allah. Ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun mengikut pandangan Jabariyah, kalimah syai' tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Masalah dia kata, nama Allah dengan syai' itu harus. Bolehkah nama Allah dengan syai' itu boleh tak? Harus ke ataupun haram atau berdosa? Bagaimana kita berpegang dengan dalil dalam masalah 25 itu? Kerana jikalau ada firman Tuhan itu tersimpan atas firmannya qulillah sahaja, nescaya adalah dalil itu elok. Golongan Jabariyah kata okey, kalaulah jawapan ayat Quran itu qulillah, mana kalimah Allah itu merujuk pada syai', kami terima. Tetapi firman Allah Ta'ala ada sambungnya. Firman Allah Ta'ala ada sambungnya.
qulillahu syahidun baini wa bainakum. Yang golongan Jabariyah, dia kata hujah kamu wahai ahli sunnah wal jamaah tak kukuh. Kalau jawapan Allah berfirman qulillah, jawablah Allah, ya Allah itu merujuk kepada kalimah syahid tadi kami terima. Tapi firman Allah panjang. Qulillah, jawab dia apa? Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Tetapi tiada begitu sahaja, bahkan ada lagi diucapkan baginya. Sedangkan Allah berfirman, Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Artinya kata olehmu, Allah itu menyaksikan antara aku dan antara kamu sekalian. Mana Allah sebagai saksi bagi aku. Allahu syahidun baini. Allah itulah sebagai saksi antara aku, kata Nabi SAW, dan di antara kamu. Cukup itu dalil yang menyaksikan aku ini Rasulullah. Maka perkata ini berasing sendirinya dan tiada bergantung faham baginya yang dahulu. Ya, ayat ni lain, dia kata. Ayat yang tadi lain. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Itu satu ayat. Adapun qulillahu syahidun baini wa bainakum, tidak ada hubungan dengan ayat tadi. Justru itu kata Jabariyah, mana boleh nisbahkan Allah dengan syai'. Dia kata begitu. Dan tiada bergantung pahamnya bagi yang dahulu, maka ketika itu tidak lazim bahawa adalah Allah itu dinamakan dengan nama syai'. Tak boleh Allah itu disebut dengan syai'. Jawab, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala, kami kata, tak kala firman Allah Ta'ala ayyu syai'in akbaru syahadatan, kemudian firman ia ya Allah Ta'ala qulillahu syahidun baini wa bainakum, nescaya wajib bahawa keadaan ini jumlah berlaku ia selepas berlakunya jawab bagi firman Allah Ta'ala. Dia kata sebenarnya dia adalah merupakan jawapan. Dalam bahasa Arab, ayyu syai'in akbaru syahadatan, itu ada soalan. Mana jawapannya? Jawapannya qulillah, bukan ayat yang lain. Kalau kita kata ayyu syai'in, ayyu syai'in, yang mana satu syekh? Ayyu syai'in ya syekh? Hadha, kita kata ini. Mana ini adalah jawapan pada tanya. Ayyu syai', mana satu? Kita kata hadha, ini. Maknanya qulillah itu adalah jawab pertanyaan. Bermakna ianya adalah bergantungan. Ayat ni ada bergantung. Bukan ayat ni ayat lain, iaitu ayat lain. Bermakna kalimah syai' boleh kita gabungkan dengan kalimah Allah. Kata Syekh ni. Ini nak bahas dari sudut ilmu Arab. Kita tak terasa sebab ini bahasa Arab kan. Nescaya wajib keadaan jumlah ini berlaku ia sebagaimana berlaku jawab bagi firman Allah Ta'ala ayyu syai'in akbaru syahadatan, maka ketika itu jadi cukuplah maksudnya. Mana Allahu akbaru syahadatan, Allah itulah sebagai saksi yang terlebih agung, yang terlebih besar, iaitu tersendiri Allah Ta'ala dengan sifat rububiyahnya, berdirinya dalil-dalil atas mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu adalah syahadah yang terlebih besar, menyaksikan bahawa Nabi SAW itu adalah Rasul. Maka Nabi SAW telah membawa risalah Allah ini, mengajak manusia mentauhidkan Allah, meninggalkan perkara syirik. Itu sudah dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW itu Rasul. Oleh sebab itu, akbaru syahadatan, Allahu akbaru syahadatan, Allah itu terlebih tinggi dan sudah menyaksikan bahawa Nabi SAW itu Rasul, kerana Nabi SAW membawa risalah, mengajakkan kepada mentauhidkan Allah dan menjauhkan daripada menyekutukan Allah Ta'ala. Itu sudah bukti bahawa Nabi itu ada Rasulullah SAW. Bahawa ayat di antara ayyu syai'in akbaru syahadah ini adalah bergantung dengan, ada kait dengan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Hujah ulama al-sunnah wal jamaah. Masalah lagi, Allah itu harus bernama syai', artinya sesuatu. Dalil yang kedua pula, memang kalau kita mengaji ilmu tauhid memang ada dibahaskan tajuk iaitu khabarus syai'. Mengaji ilmu tauhid memang ada khabarus syai'. Sebagaimana
Diriwayatkan daripada Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ama'aka minal Qur'ani syai'un?" Adakah bersama engkau Quran? Qala na'am. Bila nak kahwin ni, contohnya dia tak ada mas kahwin. Dia tak ada mas kahwin, yang ada ialah Quran. Jadi dia boleh mengajarkan isterinya Quran sehingga isteri pandai baca Quran, maka bila mengajar Quran ni berhak mendapat upah. Ahaqu ujratin, seberhak mendapat upah ialah mengajar Quran. Ya, Quran berhak kita dapat upah bagi mengajar kalam Allah. Tapi kalau orang dulu-dulu kalau kita mengajar Quran, khatam bagi pulut kuning dengan telur goreng. Kalau kita tetapkan mengajar sebulan bayar RM30, jadi apa? Jadi bising orang. Jadi bising. Apalah nak mengajar Quran nak duit? Kau ajarlah sendiri. Kau ajar sendiri. Nabi SAW telah menyebut seberhak-berhak mendapat upah ialah mengajar Quran, baca kalam Allah. Daripada tak tahu baca boleh tahu baca, baca dengan makhraj yang betul. Jadi sahabat Nabi SAW ni dia pandai baca Quran, isterinya tak pandai baca. Maka selama dia mengajar isterinya sehingga boleh membaca Quran, berapa agak-agak nilai mas kahwinnya? Kalau sebulan katakan bayaran sebulan, barangkali tiap-tiap hari dia ajar, lebih daripada RM30 zaman sekarang. Sekarang pun seminggu 2 kali. Kalau duduk Kuala Lumpur lagilah bayaran mahal. Mengajar Quran ni mahal. Sebulan tak ada 30, kurang-kurang 150. 150 tu paling kurang. Paling kurang, tak ada yang murah. 150 tu pun kira murah. Katakan 200. Kalau dia ajar tiap-tiap hari, bukan maksudnya mas kahwin ni dengan satu naskah Quran. Kalau orang Indonesia kalau buat pengesahan nikah, seberangkat solat apa dia cakap. Situlah Qurannya, situlah sejadahnya, situlah telekungnya. Quran ni adakah bagi Quran begitu? Tak. Quran tu diajar kepada isteri. Dalam tempoh dia, contohnya dalam 2 tahun boleh baca Quran dengan betul, maka dikirakan upah mengajar tu sebagai mas kahwin. Tak payah bagi mas kahwin, itulah mas kahwinnya. Ini tujuan asal menerusikan hadis Nabi SAW, bukan kepahaman orang kita Melayu. Tak payahlah dia kata nak dapat berkat, iaitu mas kahwin senakhasah Quran. Itu tak ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW tanya bukan naskah Quran, tapi Nabi tanya adakah Quran bagi kamu? Ya, dia kata ada. Jadi kalimah itu Nabi SAW menggunakan kalimah syai'. Qala na'am, suratan kaza wa suratan kaza sammaha. Dia kata saya hafal surah-surah ini, ajarkan isteri kamu. Jadi ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menamakan diri dengan sesuatu, dan Nabi SAW telah menamakan Quran itu ialah dengan sesuatu, sedangkan Quran itu di antara sifat-sifat Allah itu kalam. Jadi inilah dalil menunjukkan bahawa kalimah syai' itu juga boleh dinisbahkan pada sifat di antara sifat-sifat Allah, iaitu Al-Quranul Karim, itu kalam Allah. Ini hujjah ahli sunnah wal jamaah, sunnah ahli sunnah wal jamaah. Ini jarang dibahas dalam kitab tauhid yang kita belajar. Yang kita belajar sifat 20 semua tak sampai dalam bab ilmu ini. Tak sampai. Tak sampai dalam bab mutasyabihat. Ada sikit-sikit tangan, mata begitu. Tapi syai' dalam kitab ini terlebih cemburu, semua ni tak ada dalam kitab-kitab yang kita pelajari. Hanya kitab kita ni memperkenalkan lagi di antara pembahasan yang begitu luas di dalam ilmu tauhid, terutama ahli sunnah wal jamaah. Sama balik kitab kita. Jawabnya dia kata, tidakkah ada dalil harus lain daripada yang di dalam masalah 25 itu? Jawabnya ada. Ada lagi lain dalilnya. Telah berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala, bermula dalilnya ila firman Allah ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kalimah syai' juga artinya tiap-tiap sesuatu itu binasa melainkan wajah Allah, melainkan zat Allah.
Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, wajah itu ialah menunjukkan pada zat. Dia kata muka dia pun tak nampak. Adakah muka dia? Bahasa Melayu pun cakap, ada kau nampak dia? Muka pun tak nampak. Adakah muka itu merujuk pada muka? Muka ini menunjuk kepada diri Oleh sebab itu bila ayat Quran ini menyebut kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa melainkan wajah Allah, mana zat Allah. Kalaulah tidak boleh mentakwilkan ayat Quran, maka ayat Quran ni apa maksudnya? Ada orang kata tak boleh kita takwilkan ayat Quran. Kita tanya ayat ni apa maksud? Semuanya binasa melainkan muka Allah. Tadi kamu kata Allah ada tangan, Allah ada mata dan sebagainya. Mana semua ni? Tinggal muka je, tangan tak ada. Jadi ayat Quran ini mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, ada kala ayat-ayat Quran ni kita boleh takwilkan, iaitu ditakwilkan dengan yang sebenar, bukan takwil merapu-rapu. Takwilnya iaitu muka di sini ialah memberi maksud ialah zat Allah Ta'ala. Semua akan binasa, tapi zat Allah tidak binasa. Mengingatkan kepada kita bahawa semua kita ini binasa. Cantik kita, hilang cantik. Kaya pun tak ada boleh buat apa-apa. Jawatan yang ada, semua akan habis. Yang kekal ya Allah. Yang kekal lagi, was-salihat, iaitu amalus salihat, was-salihati qanitatun, iaitu amalan-amalan yang saleh, orang yang tawaduk rendah diri kepada Allah. Amalan-amalan ini semua wal baqiyatus salihat, amalan-amalan yang kekal, iaitu amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ini kalimah syai' ni yang disebut dalam Quran, dan dikenaki dengan wajah itu ialah zatnya Allah Ta'ala. Maka jikalau tidak ada zatnya itu, sesuatu nescaya tidak harus dikecualikan dengan firmannya kullu syai'in. Di kullu syai'in, syai' itu boleh dinisbahkan juga kepada Allah. Walaupun syai' itu makna sesuatu yang dijadikan, tetapi maksud di sini ialah Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ini kalau orang mengaji ilmu nahwu, bab istisna namanya. Contoh, kullu talibin qa'im, kullu talibin qa'imun illa Zaidan. Semua murid berdiri kecuali si Zaid. Makna si Zaid ini dia juga murid. Dia juga murid. Kullu ta'ibin, kullu tullabin, semua pelajar-pelajar, katakan semua pelajar-pelajar najihun, semuanya berjaya, illa Zaidan, kecuali Zaid. Mana Zaid ini tak lulus. Adakah si Zaid ini bukan pelajar, atau Zaid ini juga pelajar? Ya, dia pelajar. Begitulah kullu syai'in halikun, semua binasa illa wajhah. Maka Allah itu juga ialah dinisbahkan, boleh dinisbah kepada syai'. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tapi syai'nya laisa kamitslihi syai'. Juga guna kalimah laisa kamitslihi syai', tak sama seperti syai'-syai' yang lain. Wa huwas samiul alim. Sama balik kita. Masalah Allah Taala. Mana tadi? Sama balik. Kullu syai'in itu, kullu syai'in halikun, maka menunjuklah demikian itu atas bahawasanya Allah Ta'ala itu dinamakan dia dengan syai'. Masalah Allah itu harus bernama syai', artinya suatu, ada lagi dalilnya daripada hadis Nabi SAW. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala, ila sabda Nabi SAW pada hadis sahabatnya yang bernama Imran ibn Husain radhiyallahu an. Imran ibn Husain radhiyallahu an. Imran ibn Husain juga dalam kisahnya, beliau pernah kena sakit buasir, kena penyakit buasir. Jadi Imran ibn Husain radhiyallahu an ketika mana kena penyakit buasir, beliau bertanya kepada Nabi SAW, macam mana nak semayang ni? Jadi Nabi SAW tanya, kalau kau semayang nanti berdiri, macam mana darah? Dia kata, kalau saya berdiri, darah banyak keluar. Banyak keluar. Maka Nabi SAW tanya dia, kalau berdiri mula-mula, kemudian duduk. Dia kata berdiri sekejap, duduk, darah tak okey. Maka Nabi SAW bersabda, salli qa'iman, semayang dulu berdiri.
Berdiri dulu. Dia rasa darah boleh menyebabkan banyak keluar kerana dia buasir, tak boleh tahan dah, wasalli qa'iman, baru duduk. Kalau boleh berdiri, kena berdiri balik. Maka begitulah keadaan semayang. Tak boleh duduk terus atas kursi. Pakcik-pakcik dan makcik-makcik jangan terus ambil kursi di luar surau ataupun di luar masjid terus semayang. Ya, berdiri boleh, pergi kereta boleh berdiri, pergi berjalan boleh berdiri. Maka semayang fardu kena berdiri terlebih dahulu. Boleh berdiri, ya kena berdiri. Tak boleh nak, baru duduk. Dan boleh sihat balik berdiri, tak ada menyebabkan kemudaratan, terus balik berdiri. Begitulah keadaan semayang. Keadaan semayang. Dan rukuk di dalam mazhab Imam Syafi'i dengan sujud maka sama, iaitu kalau dia boleh rukuk, kalau dia sujud seperti dalam keadaan rukuk kalau dia boleh. Kalau dia tak boleh, baru duduk. Kalau dah tak boleh, baru duduk. Kalau dia boleh rukuk sujud seperti rukuk, maka hendaklah sujud itu rendah sedikit daripada rukuk. Ini menerusi hadis yang diriwayatkan daripada Imran Ibn Husain radhiyallahu an. Dari Imran Ibn Husain radhiyallahu an, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah beliau dirakamkan dalam kitab kita ni. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu." Ada Tuhan padahalnya tiada ada sesuatu lain daripada. Wa kana Allah adalah Allah. Kita tanya Tuhan itu ialah Allah. Wa kana Allah adalah Allah. Mana wujudallah, adanya Allah. Wa sabatallah, adanya Allah. Wa lam yakun syai'un, dan tidak ada sesuatu ghairahu ay ghairallah. Maka kalimah syai' itu juga ni. Wa lam yakun, tidak ada sesuatu. Wa lam yakun syai', tidak ada sesuatu. Sesuatu kemudian istisna'nya. Kalau orang mengaji bahasa Arab itu istisna'. Kecuali macam la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah. Ada sembah siapa? Illallah, hanya Allah saja yang disembah. Ghairahu, tidak ada selain daripada Allah. Mana Allah saja yang ada. Jadi Allah Tuhan ni ialah Allah. Jadi kalimah syai' ghairahu tu ghairu syai', iaitu melainkan Allah saja. Ada Tuhan padahal tiada sesuatu lain daripadanya, lain daripada Allah. Maka inilah menunjukkan atas bahawasanya nama surat itu berlaku atas Allah Ta'ala. Ini panjang kitab kita ni urai bab syait je. Sampai 2 muka belakang cerita bab syait je. Tak apalah, ni ilmu. Kalau mengaji kitab tauhid tak jumpa bahas ni. Masalah Allah itu harus dinamakan sesuatu juga lagi. Ada lagi dalil, iaitu hadis riwayat daripada Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Satu riwayat daripada Abdullah Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Beliau yang telah mengarang satu kitab. Nama kitab beliau Al-Faruq. Di dalam kitabnya yang dinamakannya, Syekh ni namakan kitab beliau ialah Al-Faruq. Katanya diriwayatkan daripada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min syai'in aghyaru min Allah taala. Artinya telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis muttasil, betul-betul sampai kepada Nabi. Betul-betul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sami'tu, mana benar-benar dengar. Aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tiada daripada sesuatu yang telah cemburu daripada Allah Taala. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang telah lebih cemburu daripada Allah. Allah begitu cemburu dengan umatnya yang kuat beribadat, maka Allah akan berikan pahala. Allah akan memberikan pahala. Banyak dalam hadis yang lain yang diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah terlebih mencemburi
sebagaimana diriwayatkan daripada Mughirah radhiyallahu anhu, qala Sa'ad ibnu Ubadah, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi. Kata Sa'ad ibnu Ubadah, kalau aku lihat seorang laki-laki jalan bersama dengan isteriku, ku pukul dia terus. Wa darabtuhu bis-sayf, mana ku pancung kepala dia, mana cemburu. Min ghairi musaffah, mana memang aku pukul lah dia kena. Fa balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ta'jabuna min ghirati Sa'ad, adakah kamu rasa ta'ajub dengan cemburunya Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu an? Wallahi la ana aghyaru minhu, aku juga adalah lebih cemburu daripadanya. Wallahu aghyaru minni, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencemburi daripada aku. Wa min ajli ghairillah harramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kerana cemburu itulah di antara kerana cemburunya Allah, maka Allah telah mengharamkan zina, Allah mengharamkan dosa-dosa, kerana Allah mencemburui benda itu. Oleh sebab itu kita jangan buat dosa. Sebagaimana kita tak suka isteri kita berjalan dengan jantan lain. Kalaulah seorang suami boleh seronok pula tengok isteri berjalan dengan orang, dayus lah, dengan jantan lain, boleh seronok-seronok satu kereta, tergelak-gelak pula. Kalau telefon boleh depan suami lah, siapa tu, kawan satu pejabat, boleh tergelak-gelak, boleh buat. Rasulullah kata ana aghyarun, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencemburi. Mana Allah tak suka kita ni buat dosa. Oleh sebab itu Allah wa min ajli ghiratillah, kerana kecemburuan Allah taala, harramal fawahisha, Allah haramkan benda-benda fahisyah. Ni zina, ini judi, ini lewat, ni apa semua ni Allah haramkan. Ma zahara minha wa ma batan, yang zahir dan juga yang batin. Nampak ni, Allah lebih mencemburui. Jangan buat dosa. Kalau kita biasa tengok isteri kita buat benda tak elok, kita cukup, kau buat depan aku, kita mesti rasa begitu kan. Apatah lagi Allah. Bila Allah kata benda ni haram, kau berani buat, Allah lebih cemburu. Bila Allah mencemburu, maknanya tak ada, kalau Allah tak ampun, masuk neraka. Jadi kalau memahami hadis Nabi SAW ini, kita sebagai hamba Allah cukup jaga. Jangan sekali-kali melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, kerana Allah mencemburui perkara tersebut. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, sebagaimana yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Panjang lagi huraian ni, insya-Allah kita sama akan datang. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wa khatimatan biimanin wa sitran jamilan bil mujibi wa bis sami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wasukna Makkah zamanan wa tawran
وبطيبة في مجاورة الشفيع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير والسعادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر والشقاوة. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ahli zuriat kami, anak-anak kami dan isteri kami dan ahli keluarga kami di kalangan orang yang berilmu pengetahuan dalam bab agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang jahil dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa zurriyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi was-sa'adah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-sharri wash-shaqawah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul as-salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.